Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan juga ceria-ceria selalu. Ya, lagi-lagi lah waktu malamnya nak ikuti kuliah. Allah Akbar, bercinta orang kata. Okey, baik. Bagaimana kita pada malam ini? Boleh? Sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita, iaitu kitab Wiqayatul Insan. Kita berada di muka surat yang keberapa? Tajuk yang mana? Okey, jangan lupa kita masih lagi bincangkan tentang benteng ghaib. Bagaimana kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah boleh membenteng diri kita dari gangguan jin dan syaitan. Jadi banyak perkara yang telah kita bincangkan sebagai antara cara untuk kita lakukan supaya kita dapat dilindungi dari kejahatan, kedengkian jin dan syaitan ini. Baik, pada malam ini kita akan pergi kepada satu lagi topik yang tidak kurang pentingnya. Dalam topik ini, ia akan membincangkan tentang satu tajuk yang mana berbunyi tidak menyerupai syaitan. Sama juga sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di sini, di muka surat 497. Ya, di muka surat 497. Jadi di muka surat ini yang mana ia mulakan dengan 1 dan 2, kita ada beberapa perkara yang disenaraikan kepada kita supaya kita tidak mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan ini. Jadi kita buat yang opposite. Okay, yang opposite dia, iaitu yang sebaliknya. Jangan ikut sebagaimana yang syaitan ini lakukan. Kalau kita ikut, bermakna mudahlah untuk diri kita ini dikuasai oleh syaitan dan jin. Baik, kita lihat begini. Di perenggan yang pertama ataupun pada nombor yang pertama di situ, disebutkan kepada kita antara perkara yang boleh kita lakukan bagi menyalahi ataupun supaya kita ini tidak menyerupai syaitan, perbuatan syaitan itu, ialah pertama, makan dan minum dengan tangan kanan. Kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kita kebiasaannya memang makan dan minum menggunakan tangan kanan, bukan? Adakah yang makan dan minum guna tangan kiri? Kalau ada, perlu ubah ya cara kita makan tu tadi. Guna tangan kanan. Okeylah, mungkin orang kata, Ustazah, habis kalau guna sudu garpu tu kan kita pakai dua-dua tangan. Betul. Tapi ketika kita menyuapkan menyuapkan makanan, tengok Ustazah dah tersasul. Saya suka tersasul kalau masih anak ini kan. Bila kita nak menyuapkan makanan di mulut kita kan, kita gunakan tangan kanan kita, bukan tangan kiri. Baik, ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan untuk kita, bagi memberitahu kepada kita supaya kita tidak ikut sebagaimana perangai syaitan ini. Kita perlu menyalahi apa yang ada pada syaitan tersebut. Jadi Nabi SAW memberitahu kepada kita ataupun mengingatkan kepada kita, la yakulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha. Janganlah salah seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa Nabi SAW larang kita makan dan minum menggunakan tangan kiri kita? Di sini Nabi SAW jelaskan, fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu biha. Kerana sesungguhnya syaitan itu dia makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Jadi kita nak menyalahi, kita tak nak menyerupai syaitan tersebut. Nabi SAW perintahkan kepada kita agar makan menggunakan tangan kanan kita. Jelas?
tak berapa sukar sangat kan hadisnya. Okey, baik, kita pergi kepada yang kedua. Tadi yang pertama, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Baik, kita lihat yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kita ya supaya mengambil dan memberi menggunakan tangan kanan kita. Kerana apa? Okey, kita baca hadis ini. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan status hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, liyakul ahadukum biyamini wal yashrab biyamini wal ya'khudh biyamini wal yu'ti biyamini. Hendaknya salah seorang dari kalian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ini yang tadi kan, yang pertama, saya dah jelaskan dengan hadis yang tadi, yang pertama. Okey. Hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim. Yang tadi baru kita baca hadis riwayat Imam Ibn Majah. Jadi hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW dah ingatkan kepada kita makan, minum dengan tangan kanan kita. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, sekali lagi ya, kita jadikan hadis ini sebagai penguat untuk hadis yang pertama tadi, iaitu Nabi perintahkan kita supaya makan dan minum dengan tangan kanan. Namun, dalam hadis ini ada penambahan. Yang mana Nabi SAW juga ingatkan kepada kita supaya kita وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ, supaya kita mengambil dengan tangan kanan dan memberi dengan menggunakan tangan kanan kita. Kita nak beri apa-apa kepada seseorang, ya, kita guna tangan kanan kita. Nak bagi sesuatu, guna tangan kanan. Jangan guna tangan kiri. Kita nak ambil sesuatu, ambil, guna tangan kanan kita, bukan tangan kiri. Jadi ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kenapa sedemikian? Kenapa Nabi SAW perintahkan kita makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri? Tadi hadis riwayat Imam Muslim kita dah jelaskan kenapa. Sebab syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Sebab tu Nabi SAW perintahkan kita supaya menyalahi perbuatan syaitan itu. Kita, orang yang beriman kepada Allah, tangan kanan kita makan dan minum. Dan satu lagi perkara, Nabi ingatkan kepada kita, ambil sesuatu, nak berikan sesuatu, guna tangan kanan kita. Kenapa? Ya, di sini Nabi SAW jelaskan sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan pada hadis yang pertama tadi, yang kita baca daripada hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang kedua ini, sekali lagi, Nabi SAW ingatkan kepada kita, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ, kerana sesungguhnya syaitan itu dia makan dan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya. وَيُعْتِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ, dan dia juga ambil, berikan dengan tangan kiri dia. Ini sifat syaitan. Jadi kita manusia, lebih-lebih lagi kita orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, kita perlu ikut sebagaimana sifat orang yang beriman. Tidak boleh kita ikut sebagaimana sifat syaitan ini. Sebab itu di sini Nabi ajar kepada kita, Nabi ingatkan kepada kita, kita perlu menyalahi perangai syaitan. Kita makan, tangan kanan, minum, tangan kanan. Kita nak serahkan sesuatu, tangan kanan. Kita nak ambil sesuatu, kita guna tangan kanan kita. Kerana apa? Semua itu tadi, bila syaitan yang lakukan, syaitan akan lakukan menggunakan tangan kirinya. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, kita tidak ikut sebagaimana perbuatan syaitan itu tadi. Okey, itu yang pertama dan yang kedua. Kita lihat kepada perbincangan kita yang ketiga sebagaimana yang terdapat pada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 498. Pada poin kita yang ketiga, ya, di situ disebutkan tidak duduk di antara bayang-bayang dengan matahari. Okey?
Tidak duduk di antara bayang-bayang dan matahari. Maksudnya, kita tidak duduk di antara yang teduh dan sinar matahari. Okey, boleh faham tak? Maksudnya begini. Kadang-kadang ya kita nampak satu tempat itu dia ada dua keadaan. Di situlah tempat yang terkena matahari, di situlah juga tempat yang teduh. Jadi kita jangan duduk di situ. Kalau kita nak duduk, kita duduk tempat yang teduh sepenuhnya. Tidak ada bayang matahari di tempat tersebut. Kita pun tak boleh nak duduk pada tempat yang mana terkena matahari sepenuhnya sebab panas kan? Okey. Jadi kadang-kadang ada tempat yang mungkin ada matahari kemudian ada bangunan. Okey, ada building yang menyebabkan tempat itu separuh teduh, separuh ada matahari. Ada sinar matahari. Jadi jangan duduk di tempat yang separuh teduh dan separuh sinar matahari. Duduk di tempat yang sepenuhnya teduh. Jangan pula duduk di tempat sepenuhnya matahari lah. Ya, di situ pun tak elok untuk kesihatan kita. Baik, di sini ada sabda Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita kenapa Nabi larang kita duduk di tempat yang mana di antara yang teduh dan sinar matahari. Maksudnya tempat itu dua-dua terkena sinar matahari dan juga ada tempat teduhnya. Di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita naha ayyujlasa bainad dihi waz-zilli. Nabi SAW melarang duduk di antara tempat yang terkena sinar matahari dan teduh. Okey? Maknanya tempat itu, satu kawasan itu, dia terkena dua-dua sekali. Tempat teduh dan juga matahari. Okey, kedua-duanya sekali. Jadi Nabi kata jangan duduk di tempat yang terkena sinar matahari dan juga teduh. Kerana apa? Baginda bersabda, itu adalah tempat duduknya syaitan. Wa qala majlisus syaitan. Tempat yang begitu, yang terkena kedua-duanya sekali, teduh dan juga sinar matahari, Nabi larang duduk di tempat tersebut kerana apa? Ia adalah tempat duduk syaitan. Ya, sebab itu kalau kita nak berteduh ni, teduh di tempat yang sepenuhnya teduh. Okey? Dan kalau kita pun tak bolehlah nak letakkan diri kita pada tempat yang sepenuhnya ada terik matahari. Sebab panas kan, kita pun bijak dalam hal ini. Jadi, kalau kita bertemu dengan keadaan yang mana tempat itu separuh teduh, separuh terkena matahari, elakkan. Jangan duduk di situ. Kerana apa? Ia tempat duduk syaitan. Jadi kita cari tempat yang teduh sepenuhnya, kita berteduh di tempat tersebut. Jadi ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, menyalahilah keadaan itu. Dalam keadaan kita nak berteduh ni, nak cari tempat yang teduh itu tadi. Okey, baik. Seterusnya, yang keempat. Yang keempat dalam kitab kita kata apa tu? Bertindak pelan-pelan. Bertindak pelan-pelan maksudnya apa? Berhati-hati. Jadi yang keempat, untuk menyalahi sifat syaitan, perbuatan syaitan ini, hendaklah kita menjadi seorang Muslim yang tidak tergesa-gesa dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita. Di sini Nabi SAW ada ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan status hadis yang hasan. Nabi SAW bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ujlatu minasyaitan." Sifat perlahan-lahan. Perlahan-lahan ni maksudnya bukanlah nak suruh kita lembab macam siput. Saya menghina siput ke tak kan? Maknanya memang begitulah sifatnya. Okay? Maknanya lembab ni, ya Allah. Tak sabar kita ni kan. Lembabnya. Suruh buat ni, nantilah. Bukan begitu. Ya, maksud di sini ialah perlahan-lahan, berhati-hati. Kita buat sesuatu tu betul. Kita pantas. Kita cepat. Tetapi dalam keadaan kita melakukan sesuatu dengan pantas dan cepat, kita melakukan ia dalam keadaan yang berhati-hati. Okey, maknanya ini bukan satu anjuran supaya kita ni bersifat ataupun bersikap lambat, buat apa-apa pun tak jalan. Bukan begitu maksudnya. Tetapi ialah kita buat satu perbuatan ataupun satu pekerjaan, kita lakukan ia dalam keadaan yang berhati-hati, dalam keadaan yang mana kita ni peka. Kita tahu, okey, ini mana betul, mana yang salah, okey, ni letak kat sini, ni letak kat sana. Begitu keadaannya. Bukan dalam keadaan yang tergopoh-gapah, tergesa-gesa. Jika orang yang at-ta'anni itu tadi, dia buat sesuatu dalam keadaan yang berhati-hati,
Okay, dia tahu bagaimana nak melakukan keadaan tersebut dengan cara yang baik, yang betul. Di sini kita panggil ia adalah sesuatu yang dari Allah. Namun, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan dengan tergesa-gesa, kan? Semua buat kelang kabut, buat satu keadaan yang kelang kabut sampai salah-salah, kan tak ada ketenangan, ya, tak ada ketenangan dalam apa yang kita lakukan. Semualah kelang kabut. Orang kata sembrono. Okay, sembrono. Sembrono, tak kisah. Ikut suka hati kita. Kan tergesa-gesa. Dalam keadaan yang begini, Nabi ingatkan. Al-ujlah minasyaitan. Bila kita memiliki satu sifat yang suka sangat tergesa-gesa ini, ia adalah perbuatan dari syaitan. Jadi kita jangan ikut sebagaimana syaitan ni. Nak buat sesuatu, ya, dalam keadaan yang tenang. Walaupun kita kata kita buat dalam keadaan yang pantas. Cepat. Tetapi ia ada ketenangan. Ia tak dilakukan tanpa berfikir, kan? Tanpa kita ni mempertimbangkan, tergopoh-gapah, kan? Sampai kan boleh kemungkinan ia mencederakan orang lain. Ini maksudnya. Contoh, kita bawa kereta. Bawa kereta ni, walaupun kita kata kita bawa laju, tak bolehlah kita nak bawa slow sangat kan. Mentang-mentang Nabi kata, at-ta'anni minallah, bawa slow 20 km ya per jam. Tak bolehlah begitu. Kenapa bawa 20 km ni? Oh, sebab at-ta'anni minallah. Bukan begitu ya jemaah. Di sini perlulah bijak juga. Maknanya kita bawa dalam keadaan yang sederhana, berhati-hati kenderaan itu, tidak tergesa-gesa sehingga melanggar traffic light ke apa kan. Langgar manusia, langgar orang. Ini semua perbuatan yang dilakukan kerana tergesa-gesa itu tadi yang mengakibatkan kita menyukarkan diri sendiri dan juga orang lain. Kerana Nabi pesan kepada kita, jangan berada pada situasi yang tergesa-gesa itu, kerana situasi yang tergesa-gesa ia adalah sifat syaitan, perbuatan syaitan. Dan kita perlu menyalahi perbuatan dan sifatnya. Okey, baik. Ini yang keempat, kita lihat kepada yang kelima. Yang kelima di sini, sebagaimana juga yang terdapat dalam kitab kita, ialah tawaduk. Kita perlu memiliki rasa tawaduk, sifat tawaduk dalam diri kita. Kerana apa? Syaitan adalah makhluk Allah yang sombong. Tidak memiliki rasa tawaduk dalam diri dia. Jadi kita nak menyalahi sifat syaitan yang sombong itu, kita perlu ada rasa tawaduk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang juga dimuatkan dalam kitab kita di sini. Ingat satu peristiwa, satu kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan. Ini untuk peringatan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita kisah yang berlaku antara Nabi Adam dan juga iblis, iaitu syaitan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para malaikat untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam, para malaikat menurut kepada perintah Allah itu tadi. Dan Allah ingatkan kepada kita, illa iblis. Namun ada di kalangan makhluk Allah ini yang tidak mahu untuk memberikan tunduk hormat kepada Nabi Adam. Siapa? Iblis. Iblis ni tidak mahu tunduk hormat kepada Nabi Adam. Aba, Allah kata. Mereka itu enggan. Dia enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Wastakbara. Allah menggunakan perkataan wastakbara. Dan dia takbur. Maksudnya dia sombong. Kenapa dia tidak mahu menurut perintah Allah itu tadi? Dia enggan tunduk hormat kepada Nabi Adam AS, sebagaimana para malaikat tunduk hormat kepada Nabi Adam AS. Kenapa dia tak buat sebagaimana malaikat lakukan? Kenapa dia tidak mendengar perintah Allah? Kenapa dia enggan? Wastakbara. Kerana apa? Dia sombong. Dia rasa dia tak layak untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Kalau kita lihat kepada ayat yang lain,
Dia kata apa kepada Allah? Sebab kau jadikan dia daripada tanah, kau jadikan aku daripada api. Aku lebih baik daripada dia. Ini kesombongan yang ada pada iblis, syaitan, yang menyebabkan dia melanggar perintah Allah. Sebab itu kita ni ya, sebagai hamba Allah, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Muslim, kita perlu menyalahi sifat ini. Kita tidak boleh menjadi seorang Muslim dan Muslimah yang memiliki kesombongan dalam diri kita. Orang yang sombong, dia tidak bahagia. Orang yang sombong akan sentiasa dalam keadaan yang dengki, dendam, tidak berkesudahan. Kerana dia tidak boleh melihat orang lain lebih daripada diri dia. Sebab itu kita ni, sebagai seorang yang beriman, Nabi suruh kita ada sifat tawaduk. Allah perintahkan kita ada sifat tawaduk. Maksud tawaduk apa? Rendah diri, rendah hati, supaya kita tak lihat orang lain di sekitar ini dengan pandangan yang hina, pandangan yang jelek. Kita tak mudah-mudah meninggikan diri kita di hadapan orang lain. Dan kita juga tidak mudah-mudah menginjak kehormatan orang lain. Kerana kita memiliki rasa tawaduk dalam diri kita. Jadi ini yang diperintahkan kepada kita. Kalau kita sombong, bermakna kita ikut sebagaimana sifat syaitan. Syaitan, iblis dan syaitan inilah yang menunjukkan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita dengan sifat sombong. Sebagaimana yang berlaku dalam peristiwa Nabi Adam itu tadi. Kesombongan yang pertama berlaku di kalangan makhluk adalah kesombongan yang ditunjukkan oleh iblis laknatullah. Maka sebab itu, kita mengambil apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan itu tadi sebagai pengajaran bagi diri kita agar kita tidak ikut sebagaimana perangai iblis tersebut. Seboleh mana kita perlu ada rasa tawaduk dalam diri kita. Rendah diri. Rendahkan hati kita ini. Jangan rasa diri hebat. Jangan rasa diri lebih bagus. Walaupun kita nampak orang itu tak bagus. Itu rezeki dia. Itu kelebihan dia. Kurang-kurang pun kita katakan kalau ada yang tak kena, yang boleh kita lakukan ialah berikan panduan kepada orang itu. Bukan dengan membanggakan diri kita di hadapan dia. Okey, baik, itu yang kelima. Kita pergi kepada poin kita yang terakhir pada malam ini. Bagi menyalahi sifat syaitan. Apa dia? Kita lihat di sini sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita juga. Iaitu tidak boros dan berlebihan dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita bahawa orang yang membazir, orang yang boros, mereka ini adalah saudara syaitan. Dalam kitab kita diletakkan surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. Sebelum itu, ada ayat yang ke-26, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berikan harta kepada zal qurba, iaitu kaum kerabat kita, haknya, orang yang miskin, wabnas sabil, orang yang ibn sabil ini hak mereka. Dan Allah ingatkan wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau menjadi orang yang membazir, orang yang boros seboros-borosnya. Kerana apa? Allah kata innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kerana orang yang membazir, mereka ini adalah di kalangan saudara-saudara syaitan. Kita tidak mahu menjadi saudara syaitan. Kita nak dinding diri kita daripada gangguan dia, gangguan jin dan syaitan ini. Antara perkara yang perlu kita pastikan ialah kita tak bersifat dengan sifat dia. Kita tak jadi saudara dia, teman dia. Kalau kita dah jadi teman dia, bagaimana kita nak dinding diri kita daripada dia? Sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, jangan membazir. Membazir ini adalah, orang yang membazir ini adalah saudara kepada syaitan. Dan kita tidak boleh jadi kawan kepada syaitan.
Allah banyak kali ingatkan kepada kita, innahu aduwwum mubin. Syaitan ini adalah musuh kita yang nyata, musuh kita yang paling real. Sebab itu, jangan sesekali pula kita nak jadi kawan dia ni, ataupun saudara dia ni. Namun, boleh kita jadi saudara dia. Bagaimana? Antaranya ialah dengan sifat kita ataupun sikap kita yang suka boros. Yang suka berbelanja berlebih-lebihan ini. Yang membazir. Itu akan menjadikan kita sahabat kepada syaitan ini. Saudara kepada syaitan ini. Kerana Allah ingatkan kepada kita, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Syaitan tidak mahu dengar perintah Allah. Syaitan tidak mahu ikut perintah Allah. Dan dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Sebagaimana poin kita yang kelima itu tadi kita dah jelaskan. Kalau kita ni jadi saudara kepada syaitan, bermakna kita juga ikut sebagaimana perangai dia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kitab kita di sini di muka surat 499 menjelaskan kepada kita bahawa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Boros iaitu banyak berbelanja ini adalah berinfak pada jalan yang salah. Apa yang dinamakan dengan boros, apa yang dinamakan dengan membazir, ialah bila kita membelanjakan harta kita pada jalan yang tidak betul. Pada perkara yang tidak memberikan keperluan ataupun pada perkara yang maksiat. Ini kita panggil sebagai berbelanja di jalan yang salah. Mujahid di sini pengarang kitab mengambil pendapat daripada Mujahid yang mana Mujahid menyebutkan di dalam kitabnya itu. Baik, ada pendapat daripada Mujahid yang telah dinukilkan oleh pengarang kitab dalam kitabnya ini, yang mana dia mengatakan bahawa kalau seseorang menginfakkan seluruh hartanya pada jalan yang benar, maka dia bukan seorang pemboros. Mungkin kita ni jemaah, kita memiliki harta yang banyak. Kita ada banyak duit kita. Kemudian kita infakkan harta kita pada jalan yang betul. Kita bersedekah, kita membantu orang lain, kita belanjakan harta kita pada jalan yang betul lah, maknanya kepada keperluan-keperluan yang betul. Kita tak sebutkan keadaan itu sebagai pembaziran. Okey, ini pendapat Imam Mujahid. Maka akan tetapi kalau dia menginfakkan sedikit pun dari hartanya pada jalan yang salah, berbeza. Kalau ada orang, dia banyak duit, tapi kemudian dia menginfakkan hartanya pada jalan yang salah, walaupun sedikit, kita tetap panggil dia sebagai orang yang boros. Orang yang membazir. Jadi, secara kesimpulannya, jika seseorang berlebih-lebihan dalam segala hal, iaitu daripada sudut menginfakkan, daripada sudut membelanjakan harta itu, maka syaitan akan menyertainya dalam hal tersebut. Kalau kita membazir, kalau kita menggunakan harta kita ini pada perkara yang salah, di tempat yang salah, syaitan akan menyertai kita ketika kita melakukan perbuatan itu. Dan baik dalam tempat tinggalnya, tak kira di sini kan diberikan kepada kita dengan contoh-contoh di situ, tak kisah sama ada ia berkaitan dengan tempat tinggal kita, makan kita, minum kita, kenderaan kita, hinggalah kepada katil yang kita miliki. Jadi di sini, poin penting yang kita nak katakan ialah kita perlu menjadi seorang Muslim dan Muslimah yang berjimat cermat dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Sudut makanan kita, minuman kita, kan, jangan sebaik-baiknya jangan sampai berlaku pembaziran, makanan terbuang, harta dibelanjakan, duit dikeluarkan untuk perkara yang tidak penting. Ini adalah satu hal yang disebutkan boleh menyebabkan kita menjadi ikhwanus syayatin, iaitu saudara kepada syaitan itu tadi. Okey, baik, itu saja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita. Yang paling penting yang perlu saya ingatkan kepada semua, maaf, tersilap dah saya ni. Tersilap tekan. Yang paling penting yang perlu kita yang ingin kita ingatkan kepada yang mengikuti kuliah pada malam ini ialah
bagaimana kita ni perlu menjadi seorang Muslim yang sentiasa pastikan diri kita, apa yang kita lakukan, sifat kita, tindakan kita, ia perlu menyalahi sifat dan tindakan syaitan. Syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya, kita makan dan minum dengan tangan kanan kita. Syaitan memberi dan mengambil dengan tangan kirinya, kita memberi dan mengambil dengan tangan kanan kita. Begitu juga, syaitan memiliki sifat yang terburu-buru, kita perlu adakan ketenangan dalam diri kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Jangan tergopoh-gapah, tenang kita dalam setiap tindakan ataupun keputusan yang kita lakukan. Syaitan, dia suka membazir. Syaitan perangainya sombong. Kita pastikan kita tidak memiliki sifat yang suka membazir, kita tidak memiliki sifat sombong dalam diri kita. Mudah-mudahan bila kita usahakan diri kita ini menyalahi ataupun tidaklah memiliki sifat dan tindakan sebagaimana syaitan itu tadi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, ia menjadi antara cara kita untuk membenteng diri kita dari kejahatan jin dan syaitan. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Sekali lagi, terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita temui sekali lagi di tempat yang sama, di ruangan yang sama pada minggu hadapan di ruangan Masjid An-Naim ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.